Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada kesemua yang turut serta menonton dan meraihkan hiburan seram dalam Kisah Seram Alam Jin. Sebelum kita memulakan rentak dan gia pertama kisah berikutnya, sukacita saya maklumkan sekiranya kalian ingin berkongsikan pengalaman-pengalaman seram pada saya sudah sediakan link WhatsApp khusus untuk Kisah Seram Alam Jin di description di bawah. Kalian boleh buat semakan nanti. Ada link dia, klik je link tu. Kisah minggu ini adalah perkongsian daripada seorang yang mengatakan bila mana beliau menonton kisah saya daripada episod yang berjudul Jangan Sebut Namaku, seirah sama dengan apa yang dilalui, apa yang berlaku terhadap seluruh seisi keluarga beliau sendiri. Pengalaman daripada individu yang memilih untuk mengguna pakai nama samaran sebagai Awi. Bukan Awi itu, ini Awi lain. Begini permulaan kisahnya. Ayah Awi satu-satunya anak tunggal dalam keluarga. Sebelum atuknya meninggal dunia, diminta ayahnya ambil jin syaitan peliharaan untuk sebagai ganti tuan. Tapi ayahnya tak setuju dan tak sanggup. Maka setelah guna pelbagai cara dan kaedah, akhirnya atuknya meninggal dunia. Segala barang-barang peribadi atuknya dibuang jauh-jauh. Hanya satu kotak sahaja yang disimpan rapi oleh ayahnya. Dalam kotak atuk ni ada helaian-helaian geran tanah ataupun surat hak milik harta nenek moyang yang terdahulu yang masih lagi disimpan oleh ayah Awi. Peristiwa atuknya meninggal dunia adalah pada waktu ketika ayah dan juga ibu Awi masih lagi baru berkahwin. Bermaksud apa tahu? Bermaksud Awi dan juga adik-beradik yang lainnya tak wujud lagi. Kisah gangguan tu berlaku bila mana mereka semua adik-beradik ni sudah dilahirkan. Apakah kisahnya? Macam biasa, mari saya dedahkan. Mohon tolong subscribe dulu ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kami ada 3 orang adik-beradik dan masing-masing sudah bekerja. Tahun berapa tu Awi tak pasti, tapi dalam lebih kurang tahun 2015-2016 macam tu, kami ni masing-masing balik ke kampung sebab abah dengan mak nak renovate rumah. Jadi kami perlu kemas apa yang patut. Di suatu pagi, masa nak sarapan pagi tu, Awi bertanya pada abah dia, "Abah, boleh tak cerita pada kami, bah?" Cerita apa? Betul ke dulu Labun bawa masalah pada keluarga? Abah masa ni terbeliak biji mata dia. Terus terang Awi katakan inilah kali pertama Awi nampak muka abah dia semacam cuak gila. Bukan abah dia je, mak Awi pun sama muka sepesen cuak dengan muka abah ni. Kamu dapat dari mana nama tu? Ida, semalam masa Awi kemas bilik abah dengan abang, kami ada buka kotak atuk. Kan situ ada banyak geran tanah. Kemudian ada satu kertas ni dalam bahasa Jawi abah. Jadi kami bacalah sama-sama kertas bahasa Jawi tu. Kejap. Maksudnya bukanlah kamu seorang, kamu berdua. Kamu berdua ni dah sebut nama tu daripada semalam lah ya? Semalam lepas maghrib. Masa tu abah dengan mak dekat surau. Mana surat tu? Tunjuk dekat abah je. Mana surat tu? Awi tunjuklah surat Jawi tu pada abah. Abah ambil, kemudian abah tengok surat tu. Seakan-akan abah sedang baca dalam hatinya. Maknya, sejak bila ada surat ni? Aduh lah, Allahu Akbar. Mak Awi masa ni dah menitis air mata dah. Apa sal pula ni? Kami ada buat silap ke? Abah ambil surat tu,
dibawanya keluar rumah, kemudian bakar surat tu serta-merta. Lepas tu Abah panggil kami adik-beradik ni berkumpul semula di bahagian dapur dekat meja makan. Kalian semua, masa ni Abah mula buka cerita. Kata Abah, dulu arwah atuk ada nak bagi sesuatu pada Abah, tapi Abah menolak sebab Abah tahu benda tu syirik. Bila arwah atuk meninggal dunia, masa pengurusan jenazah dah selesai, ada seorang imam ni bagi tahu pada Abah. Imam ni kata, sebelum arwah atuk meninggal, atuk sempat berbisik pada imam. Atuk kata atuk sayang pada Abah. Atuk rasa menyesal sangat-sangat. Atuk nak imam bagi tahu pada Abah, jangan sebut nama benda tu, sebab jin syaitan ni akan pergi tanpa tuan. Jangan disebut, nanti takut dan khawatir benda tu datang tuntut semula. Lepas imam dapat dengar nama tu daripada mulut arwah tu, imam tulis nama tu pada sehelai kertas. Kemudian imam sampaikan amanat arwah tu pada Abah, jangan sebut nama ni. Nama ni bermaksud imam tu tak sebut. Imam tu tunjuk selai kertas dengan nama benda tu. Jadi masa ni kami tak sebut pun nama benda tu. Sampailah hari ini Abah tak tahulah pula ada kertas yang ditulis oleh arwah atuk dalam bahasa Jawi dalam kotak tu. Awi, kakak dia dan abang long dia tersentak. Betul ke bah? Masa arwah atuk kamu ni meninggal, Abah dengan mak kamu ni baru berkahwin. Dah lama dah berpuluh tahun dah. Tak tahulah benda tu ada lagi ke tidak. Cumanya dah dipesan macam tu. Abah pun dah lupa dah nama tu. Jadi bah, kami ni dah sebut nama tu macam mana pula? Macam mana pula? Tak tahulah pula macam mana. Kita tengok je lah nanti. Tak ambil masa yang lama, malam sebelum tidur, kami dikejutkan dengan suara mak menjerit daripada arah dapur. Kelang kabut kami semua pergi ke arah dapur. Masa ni kami lihat mak dah menangis dah. Abah tanya, kenapa? Mak kata masa mak tengah minum air, mak nampak ada kepala mengintai daripada celahan-celahan tingkap dekat sinki dapur. Abah cuba tenangkan mak. Tak ada apalah, itu orang lalu kau pergi ngintai. Abah Long, Awi, pergi tengok jap siapa dekat luar tu. Kak pula pergi bawa mak pergi masuk dalam bilik. Tiba-tiba mak menghalang dan bersuara, tak usah bang, itu bukan kepala orang tu bang. Saya tahu apa saya nampak. Abah jadi kaku dan membisu. Masa ni Abah Janggut first time tahu. Awi rasa darah Awi ni beku. Sejuk nak mampus tahu Abah Janggut. Takut sangat-sangat bila mak kata mak nampak itu bukan kepala orang. Meremang lah pula. Untuk malam seterusnya tak ada gangguan. Begitu juga malam-malam yang berikutnya tak ada gangguan juga. Tapi masa kami masing-masing dah balik sebab urusan kerja, lainlah pula ceritanya. Banyak kali juga Awi nampak kelibat-kelibat di rumah sewa Awi ni. Tapi Awi hanya pilih dan kongsikan pengalaman yang cukup seram saja untuk kalian semua. Masa tu malam, Awi ni baru balik daripada tengok wayang. Bukan malam sangat pun. Kata Awi baru lebih kurang pukul 10.30 malam. Masa tengah mandi ni, Awi tengah bersihkan badan dalam bilik air ni. Tiba-tiba tingkap kecil dalam tandas Awi ni kena ketuk. Awi ni pun tolehkanlah pandangan dia serta-merta secara langsung macam tu. Kemudian kalian semua, Masya Allah, apa yang Awi nampak? Awi nampak dalam sekilas pandang, meremang pula saya ni. Awi nampak dalam sekilas pandang ada beberapa helai rambut termasuk pada celahan-celahan tingkat kecil tandas Awi ni, seolah-olah menunjukkan ada kepala orang di sebalik luar tingkap tandas Awi. Awi serta-merta keluar daripada tandas. Tak tunggu dah, mandi tak cukup lagi, keluar terus. Sebab kata Awi, nasib baik Awi tak pengsan pada waktu tu. Masalahnya Abah Janggut, rumah sewa Awi ni di tingkat 8. Macam mana tu? Ada satu lagi Abah Janggut, ini pun seram buat Awi ni. Masa ni pukul 6.30 pagi. Awi memang selalu pergi kerja awal, nak mengelak daripada jam. Masa Awi buka pintu utama rumah ni, terkejut beruk Abah Janggut sebab Awi nampak ada susuk tubuh
sedang melintas depan pintu rumah Awi. Benda hitam tu saya nampak jelas Abang Janggut, jelas sangat-sangat. Bukan laju pun benda tu melintas depan rumah saya ni, tapi macam lari-lari anak macam tu. Nampak sangat-sangat bentuknya. Awi memberi gambaran kepada kita. Benda yang dia lihat tu badannya kurus sangat-sangat. Warna kulitnya pula coklat hitam-hitam macam tu. Lepas tu kulit dia pula macam kulit orang lama tau. Macam dah tak ada daging, tinggal kulit je, guntur-gerutu macam tu. Kemudian muka dia pula Awi kata tak berapa jelas dan tak nampak sebab rambutnya kusut sangat-sangat. Inilah yang dikatakan oleh Awi, apa yang dia nampak benda tu melintas depan rumah dia sambil lari anak membongkok macam tu. Awi tutup pintu rumah balik. Awi ni bukanlah tak ada pegangan agama yang kuat, tapi kalau dah kena ganggu macam ni, naik seriau jugalah kan. Siapalah yang tak terkejut kalau dah situasi macam ni. Gangguan ni Abang Janggut bukan berlaku pada Awi sahaja tau, tapi seluruh ahli keluarga tidak terkecuali nampak benda yang sama. Sebab bila kami berkumpul di kampung, mesti akan ditanya dengan Abah, ada yang terbaru ke? Masing-masing ada cerita baru dengan gangguan yang sama ni. Yang bagusnya pula, benda tu tak ada langsung masuk ke dalam rumah. Tak kisahlah rumah sewa Awi ke, rumah Abang Long ke, rumah kakak ke, tak masuk. Benda tu hanya mengganggu di luar rumah sahaja. Ada satu pengalaman yang seram yang Awi ambil daripada gangguan yang dialami oleh Abang Long. Abang Long ni seorang peguam tau Abang Janggut, tapi tak berkahwin lagi. Dia ni satu malam tu dia terpaksa balik lewat malam sebab kena ada study case dekat court katanya. Masa dia sampai ke rumah, sebelum dia nak masuk ke dalam rumah, dia perasan tau ada sesuatu sedang berdiri di luar pagar rumah, betul-betul di tengah-tengah gate tu. Abang Long tahu ini pasti benda tu. Jadi apa Abang Long buat? Abaikan, buat tak tahu je lah Abang Janggut kan. Bila Abang Long dah masuk ke dalam rumah, dia pergi ke bahagian dapur nak minum air. Bila dia nak minum air tu, dia perasan dekat tingkat dapur ni ada lagi benda tu ngikut aja sampai ke dapur, di luar tingkat dapur pula tu. Jadi lepas dah urusan minum air pun semua, Abang Long ni pun pergi ke bilik dia nak mandi. Nak mandi pun sama, tengah mandi-mandi dia perasan ada lagi helaian rambut dekat luar tingkat bilik air dia ni. Ngikut lagi. Kemudian Abang Long abaikan apa semua. Lepas solat apa semua, Abang Long nak tidur. Nak tidur pun sama juga. Abang Long nampak dekat luar tingkat bilik tu, dekat sama-sama tu, ada juga benda tu bertinggi dekat luar tingkat tu. Jadi Abang Long buat tak tahu je lah. Itu yang berlaku kepada Abang Long. Belum lagi Awi petik yang berlaku kepada kakak Awi pula. Ada pengalaman yang paling seram yang berlaku kepada kakak Awi masa tu malam. Ikutkan pelan kakak Awi ni nak keluar dengan kawan-kawan nak makan luar. Jadi masa kakak Awi ni baru keluar rumah, baru nak masuk ke dalam kereta, dia perasan dekat tiang batu pagar rumah dia ni ada satu kepala tengah landing baik punya atas pagar batu tu. Yang buat jadi seram kata kakak, dia nampak riak muka benda tu. Muka dia gelap tau Abang Janggut. Mata dia putih. Kemudian mulut benda tu senyum ke arah kakak Awi. Awi tak nampak muka tu. Begitu dengan Abang Long. Abang Long pun tak nampak muka dia. Tapi kakak Awi, dia nampak muka benda tu. Mata putih, kemudian muka ni hitam. Ni mulut senyum ke arah kakak Awi. Kemudian apa yang berlaku pada kakak Awi? Kakak Awi cancel lah malam tu. Dia masuk balik rumah, tak jadi keluar. Gila nak keluar. Buat je naik kereta, benda tu tumpang dalam kereta pula. Tidak. Kakak Awi cancelkan tujuannya malam tu untuk keluar. Untuk pengetahuan Abang Janggut dan kalian semua yang menonton, kami anak beranak ni dididik oleh abah dan juga emak dengan latar belakang teras agama yang agak kuat. Kami ni bukanlah orang yang bersosial sangat. Jadi bila kami kena gangguan macam ni, kami tak mudah melata. InsyaAllah, tahulah kami ni nak jaga diri kami masing-masing. Kalau ada soalan yang diajukan berbunyi seperti ini, tak ada ikhtiar ke nak merubat ke, nak berubat ke, macam ni Abang Janggut,
kami ada pergi jumpa beberapa ustaz yang mahir dalam masalah yang sedemikian rupa. Kesemua ustaz-ustaz ni memberi hasil keputusan yang sama setelah diru'yah. Tak ada apa-apa pun yang berlaku pada kami ni. Tak ada apa-apa yang berlaku. Bermaksud apa tu Abang Janggut? Bermaksud kami semua ni bersih, tak ada apa-apa pun. Cumanya benda jin syaitan yang seekor ni datang dan pergi. Bila nak tengok, dia nak kacau, dia datang mai. Kejap je, lepas tu dia pergi balik. Benda tu tak ada pun tetap dekat dengan kami. Ada masanya datang, ada masanya pergi. Jadi macam mana nak mengusir benda tu? Bayangkan. Syukur Alhamdulillah sampai sekarang ni kami dah lali dengan gangguan benda tu. Bukan selalu, bukan tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap minggu. Kadang-kadang dalam 2-3 bulan adalah benda tu datang main nak kacau. Bukan seorang je yang kena, semua ahli keluarga kami ni kena sekali. Walau apa pun, yang paling penting Abang Janggut dan kesemua yang menonton, yang paling penting adalah apa? Awi pesan satu je. Amalkan sahaja cara hidup sebagai seorang Muslim yang beragama Islam. Hiraukan benda-benda gangguan yang useless ni. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bersama-sama hamba-hambanya yang beriman dan juga berserah padanya bulat-bulat. Ingat tu. Itulah pengalaman yang disalurkan, yang dikongsikan, yang dilalui oleh Awi sekeluarga. Saya selaku wakil kepada seluruh warga KSAJ berterima kasih kepada Awi kerana memberi peluang kepada kita semua untuk merasai sendiri pengalaman Awi sekeluarga. Kami doakan moga Awi dan keluarga sentiasa mendapat kerahmatan, berkat dan juga diberi kesihatan yang baik dan juga sabar dengan dugaan serta ujian yang dihadapi. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kalau kalian nak komen berkaitan kisah pengalaman saudara Awi ni, saya mohon komenlah secara berhemah. Hati-hati dalam menyusun atur bahasa yang dilontarkan. Hormati dengan perkongsian pengalaman daripada mereka yang berkongsikan kisah dengan kita semua. Ingat tu ya, kita ni ada adab. Biar adab didahulukan, ilmu dikemudiankan. Itu yang paling penting dan waras. Seperti kebiasaan, saya mohon jasa baik kalian semua untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga Alamaya Kisah Seram Alam Jin. Dalam masa yang sama, saya juga sudah sediakan link WhatsApp khusus untuk warga-warga KSAJ yang ingin berkongsikan kisah pengalaman seram kalian semua. Jika diberi keizinan, saya akan dedahkan satu persatu kisah-kisah seram yang dikongsikan kepada kita. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi di dalam topik bicara yang seterusnya. Kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara.